Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan memulakan bengkel jalinan dan bengkel gilap permata pelajar-pelajar perakaunan STPM semester 2 2021. Bengkel ini adalah usaha antara SMK Tinggi Melaka dan SMK Maxwell KL. Minta maaf kepada yang lain-lain lah tak dapat dijemput sebab bengkel ini pada mulanya nak menggunakan YouTube Live, tapi kekangan sebab YouTube Live ni perlu di-verify 24 hingga 48 jam lah. Jadi kami terpaksa gunakan link Google Meet yang berbayar. Terima kasih pada cikgu yang benarkan kami lah, Cikgu Swi benarkan kami untuk menggunakan link ni. Okey, link ni cuma boleh muat 250 sajalah. Okey, mungkin di masa lain kita akan guna yang lebih besar, itu YouTube Live dan boleh jemputlah semua. Okey, terima kasih kepada semua sekolah yang sudi masuklah dan join program ni. Program ni pertama kalilah dijalankan secara online. Kita belum pernah buat lagi online. Okey, saya mulakan ceramah saya. Saya Puan Nurisa Seman, saya daripada SMK Tinggi Melaka. Okey, pelajar-pelajar yang berada di depan saya ni semua adalah pelajar-pelajar semester 2 kan. Jadi cuba kita tengok keputusan kamu di semester 1. Jika utusan kamu membanggakan, tahniah lah. Selalunya pelajar yang dapat A lah, tahniah diucapkan. Cukup makan, C ke atas. Jangan risaulah, usaha lagi Dan sebenarnya kamu boleh mengulang untuk membaiki result kamu supaya dapat lebih baik, ataupun nak capai A, mana tahu kan, boleh mengulang. Mengecewakan, C- dan ke bawah. Jangan risau, boleh ulang Sebenarnya kamu boleh baiki result kamu. Dan ikut pengalaman saya, kebanyakan pelajar yang mengulang boleh membaiki result dia. Kamu tak perlu risau dan khawatir Boleh mengulang untuk semester 1 dan semester 2. Kamu boleh mengulang untuk membaiki keputusan peperiksaan kamu. Okey, sebelum saya mula, saya bagi motivasi sikit lah sebelum kita pergi kepada benda yang serius, kita motivasi sekejap. Okey, sebenarnya kamu semua ni hebat hebat, bagus sebenarnya. Kita sebenarnya hebat sehingga umur macam ni. Macam kamu ni semua pelajar lepasan SPM dan lulus SPM. Sebenarnya kamu hebat. Cuma kamu kena pilih lah pilih mana yang sesuai dengan bidang kamu. Setiap orang ada kelebihan dan kelemahan. Jadi kamu kena pilih kelebihan kamu dan kamu salurkan ikut kelebihan itu. Barulah kamu akan hebat. Anda berhak hebat kejayaan milik setiap insan. Kita tengok ni atuk kita ni, Albert Einstein. Dia beritahu kita setiap orang ni genius. Semua ni sebenarnya genius. Tapi kamu tengoklah, janganlah kamu ukur ikan tu suruh dia panjat pokok. Selama-lamanya dia rasa dia bodoh Ikan tu kalau kamu nak ukur dia, suruhlah dia berenang, baru dia rasa dia sangat pandai, sangat cemerlang. Kalau nak ukur yang panjat pokok ni, monyet bolehlah kamu suruh panjat pokok kan. Ikan tak sesuai. Lepas tu saya kata kamu kena lihat kamu punya kelebihan dan kamu salurkan ke arah yang betul baru kamu jadi hebat dan bagus. Okey, saya dedahkan sikitlah perakaunan STPM Okey, sebenarnya perakaunan STPM ni ada 5 kertas. Kamu jangan salah faham lah. Ramai yang beritahu saya ada 4, sebenarnya tak. Sebenarnya kita ada 5 Cuma calon sekolah ni saja yang perlu mengambil 4 kertas.
Okey, untuk kertas 1, 948/1 kod dia adalah Perekawanan Kewangan, dia ujian bertulis dan belajar di semester 1. Sebagai pelajar semester 2 ni, saya rasa kamu dah lalui lah semester 1. Okey, lagi satu kertas 2, 948/2. Sekarang kamu sedang ambil Perekawanan Pengurusan, ujian bertulis semester 2. Okey, dua-dua kertas ni membawa markah 80 markah. Macam mana dia boleh bawa markah 80? Okey, kamu tengok dekat situ dia perlu jawab 4 soalan daripada 5 soalan. Satu soalan bawa markah 20. Kalau 4 kali 20 dapat 80. Sebab tu markah dia 80 untuk kertas 1 dan kertas 2. 80 markah ni dijadikan wajaran atau pemberat 33/3%. Maksudnya kat sini kertas 1 dan kertas 2 membawa peratus 33/3%. Sebab tu kalau kertas 1 kamu dah dapat markah yang tinggi, kertas 2 markah yang tinggi, sebenarnya dua kertas ni membawa peratus yang tinggi. Sebab tu selalu saya pesan dekat pelajar-pelajar, skor atau dapatkan markah yang tertinggi di kertas 1 dan kertas 2. Okey, kertas yang ketiga ini kamu akan ambil lah di semester 3. Kod dia 948/3. Kertas dia pengaplikasian perekawanan. Dia adalah ujian bertulis semester 3. Markah 40. Macam mana boleh jadi 40? Sebab kamu perlu jawab 2 soalan daripada 3 soalan. Okey, satu soalan bawa 20 markah. Jadi darab dengan 22 darab 20 menjadi 40 markah. Untuk kertas ini dia akan bawa wajaran atau pemberat dia 16.7%. Jadi semester 3 ni peratusan dia tak tinggi lah. Sebab tu siapa yang dah dapat A di kertas 1, A di kertas 2, tiba-tiba di kertas 3. Kertas 3 ni agak susah sikit lah topik-topik dia. Mungkin dia akan dapat A-, tapi sebenarnya tak perlu risau oleh kerana peratusan dia agak rendah. Jadi pelajar ni boleh dapat A juga tapi mungkin markah dia agak tinggi jugalah dalam A- tu. Kertas keempat, kod 948/4 adalah kerja khusus. Untuk perekawanan kerja khusus kita perlu buat dua lah. Satu, kita akan buat perisian perekawanan berkomputer. Yang kedua, kita akan buat belanjawan. Belanja induk akan menggunakan Microsoft Excel. Jadi kerja khusus ni kamu kena bersedia lah. Kamu akan buat bersama dengan guru kamu. Dan kamu juga kena ada komputer lah, laptop untuk buat kerja ni. Okey, markah dia 120 diskalakan kepada 40. Wajaran dia pun macam di kertas 3 lah, 16.7%. Kertas 5. Saya kata tadi kita ada 5 kertas, tapi calon sekolah cuma 4 kertas sajalah. Okey, kertas 5 ni kod dia 948/5 untuk calon persendirian. Ni saya tak bincang sangatlah, cuma saya nak beritahu kertas 5 ni sebenarnya sama seperti kertas 4 kerja khusus. Tapi sebab calon persendirian dia tak ada siapa nak pantau dia untuk buat kerja khusus. Jadi MPM mewujudkan kertas 5 supaya calon persendirian ada kertas kerja khusus yang boleh dijawab secara bertulis. Satidi menjawab soalan perekawanan STPM 48/2. Okey, sini saya menumpu kepada soalan kertas 2 lah. Bengkel ni menumpu pada soalan kertas 2. Okey, langkah-langkah awal sebelum menjawab. Baca semua soalan dengan teliti. Jangan gopoh. Jawab. Semasa menjawab soalan tu, pastikan kamu baca soalan dengan teliti. Pilih soalan yang betul-betul yang kamu mampu jawab. Jangan gopoh. Kadang ada yang gopoh menjawab. Dia dah jawab 4 soalan, tiba-tiba dia tengok soalan terakhir. Terlalu mudah. Dia dah buang masa, lepas tu dah tak cukup masa untuk jawab soalan yang mudah tu. Jadi waktu saya baca semua soalan dengan teliti, pilih soalan yang betul-betul mampu kamu jawab. Pahami kehendak soalan.
Ini selalu kadang pelajar menyeleweng, tak menjawab ikut kehendak soalan. Okey, sebenarnya kamu kena faham kehendak soalan. Kalau tak menjawab ikut soalan, kamu tak akan dapat markah lah. Contohnya soalan teori, nyatakan dengan perihalkan. Okey, kalau perihalkan sebenarnya kamu sebut dan jelaskan, beri keterangan. Tapi kalau nyatakan tak, kamu sebutkan saja sudah memadai. Strategi terbaik untuk di peringkat ini ialah memilih untuk menjawab soalan mudah terlebih dahulu. Okey, soalan mudah ni sebenarnya dia mengambil masa yang kurang lah. Jadi sebenarnya satu soalan ni kamu perlu jawab dalam masa 30 minit. Okey, bila soalan mudah mungkin kamu akan menjawab masa yang kurang daripada 30 minit. Okey, bila kurang 30 minit, masa ekstra tu boleh kamu gunakan untuk menjawab soalan-soalan yang sukar yang perlu masa lebih. Dan lagi satu soalan yang mudah ni sebenarnya beri mood pada kamu, termotivasi untuk menjawab. Jadi kamu tak hilang mood. Kalau kamu mulakan dengan soalan yang susah, kamu akan blank nanti, hilang. Jadi dah tak boleh nak menjawab ke soalan-soalan yang berikutnya. Soalan mudah ni motivasi lah pada kamu. Okey, yang keempat, calon dinasihati untuk menggunakan teknik menjawab soalan baru dengan menggunakan helaian kertas jawapan yang baru. Masuk ke sini soalan 1 dalam helaian yang kamu lihat mungkin 2-3 helai. Okey, lepas habis soalan 1, kamu mulakan soalan 2 di helaian yang baru, jangan bersambung. Maksudnya kat sini kamu mulakan dengan kertas yang baru di setiap soalan, sebab penandaan akan tanda soalan, lepas tu pemarkahan dia soalan dijumlahkan soalan demi soalan. Ikut kertas 2 lah, dia ada cara lah penandaan dia. Tapi kalau kertas 2 ni biasanya pemarkahan dia soalan demi soalan. Soalan 1 dijumlahkan, soalan 2 dijumlahkan. Jadi kamu memudahkan pemeriksa lah. Bila kamu bercampur aduk, pemeriksa akan mengira di atas soalan 1, di bawah soalan 2. Jadi dah bercampur aduk lah. Bila kamu buat di helaian baru, sebenarnya kamu memudahkan pemeriksa untuk mengira markah soalan demi soalan. Setiap calon bebas untuk menggunakan sebanyak mana kertas jawapan yang diperlukan untuk menjawab setiap soalan. Ini biasalah. Dalam periksa kamu minta saja kertas, berapa banyak pun boleh pada pengawas. Okey, kamu boleh guna sebanyak mana kertas yang kamu nak semasa menjawab. Calon dinasihati menyusun kertas jawapan mengikut urutan. Ini biasanya kalau dalam dewan periksa dia akan sebutlah pelajar-pelajar susun jawapan ikut urutan nombor. Okey, saya nak bagi tip dekat sini. Okey, penandaan untuk kertas 2 ni, dia akan kata jawab 4 soalan daripada 5 soalan kan. Katalah ada yang terlebih masa atau terlebih rajin, dia akan jawab 5 soalan. Penandaan akan tanda 4 jawapan yang terawal. Sebab tu satu tip dia saya beritahu, kamu kalau nak jawab 5 soalan untuk kertas ni, sebab kertas ni ada 5 soalan dah, kamu pilih 4. Okey, kamu susun jawapan kamu pada soalan yang kamu fikir mana yang akan beri markah tertinggi. Markah yang tertinggi kamu susun di awal, diikuti dengan kamu rasa markah dia lebih rendah-rendah lah. Jadi kamu kena smart dekat situ, kena bijak di situ. Susun soalan yang kamu rasa akan memberi markah tertinggi, sebab penandaan dia kalau sampai jawab lebih daripada 4 lah. Penandaan dia kepada 4 jawapan terawal. Pemeriksa tak akan tanda lebih. Arahan dia kata tanda 4 terawal, jadi pemeriksa akan tanda 4 terawal. Jadi pun kamu kena smart, kamu susun 4 terawal yang kamu rasa markah kamu akan tinggi. Itu tip lah saya beritahu. Jadi kamu boleh praktikkan dalam peperiksaan. Okey, ini selalu dia mengikut urutan 10 soalan ikat. Ini biasalah arahan dalam peperiksaan lah. Tapi saya dah bagi tip tadi, kamu boleh gunakan untuk menjawab kertas 2. Ini kita tengok sikitlah analisis. Daripada analisis soalan-soalan ni kita akan nampak lah soalan mana yang popular dalam peperiksaan. Ini saya pergi kepada soalan yang bukan ulangan lah. Kejap lagi saya akan tunjuk yang ulangan. Okey, kamu tengok yang bab 1 ni. Kenapa saya tulis bab 7 ni? Kebetulan lah sekarang semester 2. Dia sambung pada semester 1. Jadi dia boleh dengan bab 7. Kamu tengok soalan-soalan yang bukan ulangan. Semua tahun keluar
soalan 1 ni dia menunjukkan popular soalan 1 ni. Bab yang kedua ni bab 8 pun setiap tahun dia keluar. Ini kaedah pengurusan, dia ada tempahan kerja, dia ada proses, dia ada perkhidmatan. Perkhidmatan sangat popular lah, popular, tapi kebanyakan pelajar tak mampu nak jawab perkhidmatan sebab perkhidmatan ni terlalu banyak, macam-macam dia boleh tanya. Okey, untuk yang ketiga ni bab 9 pengukusan marginal serapan, kamu tengok dia alternate lah. 2013 tak ada, 2014 ada balik, 2015-16 tak ada, 17 ada balik, 2018, 2019, 2020 tak ada. Okey, kita tengok pula bab 10 analisis kos boleh untung tahun 2014 saja tak ada. Bab 11 buatan keputusan ni melibatkan kos relevan, belanjawan modal dan penentuan harga. 2017 sahaja tak ada. Pengukusan piawai melibatkan varian, setiap tahun ada untuk soalan-soalan yang bukan ulangan. Tengok pula soalan-soalan ulangan semester 2. Okey, bab 7 kamu tengok 2016 sahaja tak ada. Kaedah pengukusan 2020 tak ada. Pengukusan marginal serapan 2018 sahaja tak ada. Okey, bab 10 analisis kos volume untung. Kita tengok setiap tahun ada untuk ulangan. Pembuatan keputusan pun setiap tahun ada untuk ulangan. Bab pengurusan piawai yang tak ada 2014, 2015 dan 2019. Teknik dan tip menjawab kertas 2. Okey, jawab 4 soalan sahaja dari dan bukan 5 soalan atau ke semua soalan kenapa sebab dekat sini kertas 2 ni ada 5 soalan. Kamu perlu jawab 4 sahaja. Kenapa? Sebab pemeriksa akan tanda 4 jawapan terawal. Saya dah beritahu tip tadi kan. Kalau siapa yang terlebih masa atau rajin lah nak jawab 5, tip dia kamu susunkan 4 soalan yang kamu rasa markah akan tertinggi. Sebab pemeriksa memang dah diarahkan akan tanda 4 jawapan terawal. Kalau jawapan yang terakhir tu markah tinggi, kesianlah kamu. Lepas tu selalunya tak digalakkan jawab 5 lah. Jawab 4 soalan saja. Sebab kamu pun memang cukup masa 2 jam untuk jawab 4 soalan sebenarnya. Sebab satu soalan setengah jam, bila 4 soalan cukup 2 jam. Kecuali lah kalau siapa yang memang cekap sangat semua dekat ujung jari dan laju nak jawab 5, tapi pastikanlah kamu pastikan 4 soalan yang terawal tu adalah markah tertinggi sebab penandaan 4 jawapan terawal. Okey, kita tengok dekat yang kedua, pemahaman konsep asas perakaunan seperti kos prima, kos tempoh, kos penukaran dan lain-lain. Okey, yang ini kamu rujuk 1C1 kertas 2 STP 2013. Okey, saya dah pesan bawa soalan-soalan pasir. Jadi saya tak bagi soalan kat sini lah. Cuma saya nak bincang cara menjawab saja. Okey, kita tengok ni soalan dia kos bahan mentah. Nampak bila kamu menjawab macam ini, kamu dikendaki senaraikan mulai tahun lepas dia dah minta pelajar senaraikan sebenarnya sebab kadang ada butir yang berlainan tapi ada angka yang sama. Jadi kita nak pastikan betul tak angka dengan butir tu. Jadi dia minta kamu senaraikan butir, baru tulis angka dan kamu kira dapat jawapan dia. Kamu boleh tulis melintang macam ni ataupun tulis ke bawah butir dia dengan angka di kanan, lepas tu jumlah, terserah kamu lah. Yang penting ada tulis butir dia. Macam ni kos bahan mentah sama dengan inventory bahan mentah, campur belian bahan mentah, tolak inventory akhir bahan mentah. Kau masukkan angka dia, kamu dapat jawapan akhir RM59,500. Begitu juga dengan kos prima. Sama dengan kos bahan mentah campur kos buruh langsung. Okey, kamu tengok sini, bahan mentah kita dah kira di atas, jadi kita terus gantikan sahaja. Tambah dengan RM52,300. Okey, kalau sini kita dah ada jalan kerja di atas, katalah kos bahan mentah ni kamu tersalah kira lah. Dekat atas ni mungkin jawapan akhir dia salah, tapi dekat sini dah ada OF. OF ni adalah markah angka sendiri, maksudnya markah angka yang kamu kira.
Walaupun dalam jawapan skema jawapan dia lain, tapi sebab dekat kos prima dia diambil daripada jawapan di atas di kos bahan mentah, kamu dapat markah OF ataupun figure, maka angka jalan kerja kamu sendiri. Dapat markah juga sini walaupun salah. Okey, tambah dengan buruh, kos buruh 52,300 dapat 111,800. Itu juga dengan kos overhead perkilangan senaraikan macam ni macam saya senarai ni, nampak cantik kan. Kita nak tak ambil arti pemeriksa jadi kita buat cara jalan kerja yang cantik. Pemeriksa pun sukalah. Senaraikan butir, masukkan angka dia, kira jumlah. Itu juga dengan kos penukaran, kos buruh tambah kos overhead, masukkan angka dia dan kira angka akhir. Kos tempoh pun sama dah masuk angka jalan. Okey, nampak tu, masukkan butir, masukkan angka, dapat jawapan akhir. Kemas dah, nampak kerja macam ni kemas kan. Pemeriksa akan suka tengok cantik jalan kerja kamu. Okey, yang ketiga, soalan-soalan dalam kertas 2 perakaunan banyak melibatkan formula, contohnya kuantiti pesanan ekonomi, KPE, titik pula modal, varian, banyak formula. Hafal formula yang dikehendaki oleh soalan dan tahu menggunakan formula mengikut kehendak soalan. Ini rujuk soalan 31 SDPM 2013. Soalan ni tak sebutlah kaedah. Ini sebenarnya soalan titik pula modal. Okey, kalau soalan tak sebut kaedah, kamu boleh pilih kaedah mana yang kamu nak jawab. Tapi jika soalan minta kaedah, kamu mesti buat kaedah yang dikehendaki oleh soalan. Okey, soalan ni minta hitung titik pula modal dalam unit RM. Oleh kerana soalan tak sebut kaedah, okey, dalam penandaan dia akan wujudkan beberapa alternatif lah. Sebab kita tahu titik pula modal ni ada banyak alternatif. Ada kaedah margin caruman, ada kaedah persamaan, ada peratus margin caruman lah. Banyak kaedah. Jadi penandaan terpaksa buat beberapa alternatif lah supaya penandaan nanti akan tengok jawapan pelajar alternatif yang mana digunakan. Okey, alternatif pertama ni digunakan kaedah margin caruman. Nampak? Dia akan titik pula modal bagi kos tetap bagi margin caruman unit digantikan dapat dalam unit, dan TPN dalam RM darab dengan RM dia dapat RM dia. Begitu juga produk A dan produk B. Alternatif yang kedua, kaedah persamaan. Pada TPM untung kosong unit pada TPM Q, harga jualan Q tolak kos berubah darab QQ ni adalah kuantiti tolak kos tetap sama kosong. TPM untung kosong digunakan persamaan yang melibatkan untung. Okey, digantikan pada produk A, digantikan pada produk B. Nampak tu? Saya tunjuk sajalah. Kamu nak dapat jawapan lengkap, dapat pada buku kamu lah. Saya cuma bagi tahu teknik sahaja. Alternatif yang ketiga, digunakan kaedah margin caruman, peratus caruman. Nampak yang ini. Okey. Lepas tu kalau soalan tak sebut kaedah, penandaan akan menyediakan beberapa alternatif lah. Tapi kalau soalan sebut kaedah, kamu mesti jawab ikut kaedah yang dikehendaki. Kalau kamu jawab suka hati kamu, tak boleh. Nanti salah jawapan kamu. Mesti ikut kaedah yang dikehendaki oleh soalan. Kecuali kalau soalan tak sebut, baru kamu boleh pilih kaedah mana yang kamu suka. Begitu juga dengan produk B ni. Okey, terdapat juga soalan yang berbentuk graf. Pastikan graf dilukis dengan kemas, dilabel dengan betul dan mengikut skala sesuai. Ini kalau soalan minta lah. Tapi so far saya tengok tak ada. Kertas 2 ni minta skala. Biasanya minta lakarkan. Tapi jika soalan sebut lakarkan, tak perlu skala lah. Kamu lakarkan saja. Ini rujuk soalan 1C 4 kertas 2 2015. Bayangkan kalau kamu lakarkan graf ini, graf KPE. Tak berlabel macam ni. Kosong sahaja. Kalau kosong sahaja dekat sini, walaupun graf dia betul, kosong markah. Sebab tu saya kata lakarkan lengkap berlabel. Tak berlabel, kosong markah kamu. Hati-hati menjawab. Okey, kamu kena labelkan. Pak C menegak tu kos RM. Okey, jumlah kos, jumlah pegangan penyimpanan,
kos pesanan. Yang bawah tu unit kuantiti 448 atau 1000 KPE. Jadi kamu labelkan ikut kehendak soalan lah. Kadang soalan dah suruh kamu kira-kira, lepas tu dia kata tunjukkan di graf apa angka-angka dia. Jadi kamu kena lengkap berlabel. Tak berlabel walaupun graf betul dia kosong markah. Okey, kata sini juga melibatkan soalan buatan putusan. Pelajar-pelajar dikendaki buat pengiraan terlebih dahulu dan kemudian diminta membuat interpretasi serta memberi cadangan pilihan yang baik untuk dilaksanakan. Pengiraan terperinci perlu dibuat menyokong putusan yang dibuat. Ini rujuk soalan 4A, 4B, kata 2 STPM 2014. Okey, dua ciri kos relevan berbeza antara alternatif yang ada. Kos yang boleh dielak sepenuhnya atau sebahagian jika alternatif tersebut dipilih. Kos ada masa depan. Biasa kita nota 2 kan. Tapi dekat sini sebenarnya ada 3 ciri kos relevan. Jadi soalan minta 2, kamu pilih mana-mana 2 lah. Ini yang dikata tunjukkan pengiraan. Nampak? Kamu tunjukkan pengiraan, ada jualan, kos berubah, kos penghilangan, komisen jualan, dapat manja sumbangan, tolak kos tetap, gaji pengurus produk XY, dapat untung. Jadi, itu waktu salah. Tidak wajar untuk menghentikan pengeluaran XY kerana ia sebenarnya menyumbang 87,000 keuntungan secara keseluruhan. Jadi, kamu tunjukkan pengiraan. Kalau ada kesimpulan atau cadangan dekat sini, tak ada jalan kerja, walaupun kamu punya cadangan ni betul tak diterima, mesti ditunjukkan dengan jalan kerja atau pengiraan. Okey, membantu kos menampung kos tetap syarikat lain. Kos am yang diagihkan kepada lain produk akan tak ada walaupun XY diberhentikan dan akan diagihkan kepada lain produk yang masih beroperasi. Bagi soalan berbentuk analisis seperti analisis varian, formula varian perlu diganti dengan baik. Tunjukkan pengiraan dengan lengkap dan pastikan setiap varian yang dikira diimplementasi dengan betul. Ini rujuk soalan 5B 1 STPM 2017. Okey, kita tengok dia punya rumus dia, formula dia kamu kena betul lah. Varian harga bahan, AQ ni dah bahasa Inggeris lah, actual quantity, actual price, tolak standard price. Okey, kamu gantikan angka dia, lepas tu kamu dapat RM1350 TM dalam kurungan. Okey, dekat RM ni depan ni jangan negatif. Boleh tahun lepas kalau depan RM ni ada negatif, tak diterima jawapan akhir dia. Maksudnya dekat sini nilai ringgit tak boleh negatif. Jangan letak negatif di tepi RM ni. Dan bila menjawab varian ni di hujung angka ni mesti ada TM atau M. TM tu tidak memuaskan, M memuaskan. Mesti ada. Kalau tak ada TM, M ni pun tak terima jawapan. Okey, kita tengok dekat sini yang 10.5, RM10.3% tolak dengan 10. Ini boleh tukarlah kedudukan 10 tolak RM10.3% atau RM10.3% tolak RM10. Tak ada masalah sebab dia kurungan. Kurungan tak ada masalah. Boleh tertukar-tukar kedudukan dia. Ni ada pernah yang bertanya saya lah. Varian penggunaan bahan pun sama. Kamu tengok rumus dia, digantikan. Yang ini as standard quantity ni kena kira lah. Bergantung pada soalan dah. Ada soalan suruh kamu kira, ada soalan bagi terus. Okey, sama juga depan RM ni, sebelah kiri ni depan RM jangan ada negatif sebab duit ringgit tak ada dalam negatif, tak boleh negatif. Jadi lepas tu di hujung ni mesti ada tidak memuaskan atau TM ataupun M. Kalau ada jawapan M, letak M memuaskan. Lepas tu dia campurkan lah. Campurkan ni, TM ni kita ambil kira macam menambah nombor negatif lah. TM negatif, negatif senang lah campur. Kalau negatif positif, memuaskan positif, cara operasi nombor negatif lah. Ini guna konsep matematik lah. Begitu juga dengan varian kadar buruh. Depan RM ni jangan ada negatif, tak diterima. Lepas tu mesti ada perkataan memuaskan. Itu juga dengan varian kecekapan lah, sama lah. Jadi menjawab ikut teknik yang betul, jangan salah. Dicampurkan yang ini. Ini nampak ni. Kenapa dia ditolak? Sebab ni memuaskan ni positif, yang ni TM negatif. Jadi dia terpaksa ditolak lah.
Okey, yang ketujuh bagi soalan belanjawan modal. Ini pembuatan keputusan lah. Gunakan jadual yang ada di muka surat belakang soalan kertas perakaunan 94802. Ini rujuk soalan 4C, kertas 2 STPM 2013. Okey, yang inilah jadual dia. Okey, dulu jadual ni letak di depan tapi dia bagi kadar yang tertentu sajalah tapi sekarang tak. Sekarang dia letak di belakang sekali soalan. Jadi dia akan bagi semua jadi kadar. Jadi kamu kena pilih kadar yang sesuai ikut kehendak soalan. Okey, yang atas ni dia akan bagi kadar nilai kini untuk setiap tahun. Yang bawah ni nilai annuity lah yang dicampur dari tahun ke tahun. Okey, yang atas ni kalau tak seragam selalu kita akan guna yang atas tak seragam sebab dia tak sama angka di setiap tahun. Tapi kalau seragam, kamu boleh terus ambil jadual yang kedua. Ada cara dia. Kalau siapa nak tahu ni boleh tengoklah dekat video-video saya di YouTube. Saya ada video yang saya ajar cara keadaan seragam dan tak seragam. Saya ada tunjukkan alternatif yang seragam, yang seragam saya tunjukkan dua alternatif. Alternatif yang pertama, alternatif kedua. Kau boleh carilah dekat YouTube saya ada saya ajar bab ni. Okey, yang seragam saya tunjukkan cara kamu nak kira. Saya tunjuk dua alternatif. Kamu cara nak kira, cara guna yang jadual ini, dan saya tunjuk juga cara guna jadual ini. Boleh carilah kalau siapa yang berminat boleh cari di di video-video saya. Saya tak boleh ajar sini lah. Kalau ajar sini kamu kena masuk kelas saya lah nanti. Okey, saya cuma beritahu sahaja. Okey, yang ini dia. Yang ini dia tak buat dalam bentuk jadual lah. Kamu boleh buat dalam bentuk jadual. Dan jadual tu kamu tengok akan ada macam-macam bentuk. Tak kisah. Sebenarnya semua betul. Okey, ni saya tak buat dalam bentuk jadual lah. Saya buat tahun 1 sudah dengan kadar faktor dia. Lalu dapat nilai kini. Kamu tengok nilai kini bersih dia adalah negatif. Negatif. Okey, saya tidak menyokong pelaksanaan projek sebab kerana nilai bersih negatif menunjukkan kamu akan rugi. Selalunya projek rugi kita tak pilih. Tapi kalau soalan kata terpaksa pilih juga, ada dua projek, dua-dua negatif, kamu akan pilih negatif yang terendah. Macam kita konsep matematik nombor negatif lah. Negatif yang rendah tu rugi dia kurang sikit lah daripada negatif yang banyak. Itu konsep dia. Jadi kita ambil negatif yang rendah yang kalau terpaksa memilih. Jadi kita pilih negatif yang rendah. Jadi kita rugi sikit, tak risau. Tapi kalau ikut tak ada so pilih, sebenarnya negatif ni kita tak pilih sebab dia rugi. Rugi, merugikan kita. Buat apa kita ambil benda yang rugi? Okey, tempoh bayar balik pun sama. Yang ini yang diberilah yang dibincangkan. Okey, yang ini aliran tunai tak seragam lah. Sebenarnya ada cara dia. Dalam buku Oxford pun ada. Dan kalau siapa yang nak tahu pun dalam video saya pun saya ada tunjukkan. Jadi boleh carilah, boleh tengok nak belajar tu ada cara dia sebenarnya nak kira. Ini dalam skema ni dia dah bagi ringkas dia. Sebenarnya ada jadual dia nak kira. Nak tahu pun boleh carilah dekat video-video saya. Banyak ada video-video saya dia mengajar macam mana nak mengira yang seragam tak seragam. Okey, bagi topik pengurusan serapan marginal, selalu diminta menyediakan penyata pendapatan untuk serapan dan marginal. Rujuk soalan 3B, kertas 2 STP 2014. Okey, kat sini kita tengok soalan kalau pengurusan serapan ni marginal, selalunya kita akan kira kos seunit kadang soalan minta lah, kadang soalan tak minta. Biasa kita akan kira. Untuk mengira untuk soalan ni dia ada dua alternatif. Alternatif ni masuk kat sini, penandaan akan merujuk pelajar jawab alternatif 1 atau alternatif 2. Pelajar tak perlulah buat dua-dua, pelajar buat satu saja. Ini untuk pemeriksaan penandaan. Saya tunjuk kat sini sebab kamu tak perlu risau. Yang alternatif 1 ni dia kira dulu keseluruhan baru cari seunit. Yang alternatif 2 ni dia cari seunit terus daripada bahan mentah, buruh langsung, overhead, berubah overhead tetap terus dapat seunit. Jadi tak kisahlah kamu nak ikut alternatif 1 sebagai jawapan atau alternatif sebagai jawapan, dua-dua diterima. Begitu juga dengan pengurusan marginal, terserah kamu lah. Jangan buat dua-dua lah, buat satu saja. Pilih alternatif 1 atau alternatif 2. Okey, untuk margin sumbangan seunit, harga jualan, tolak kos perubahan seunit dan komisen. Inilah jawapan dia. Okey, yang ini penyata pendapatan serapan.
Kita nampak kat sini. Nampak saya gelapkan margin kasar atau untung kasar. Selalu pelajar tertukar di sini. Hati-hatilah, jangan tersalah. Bila sebut serapan, mesti jualan tolak kos barang dijual, istilah dia adalah margin kasar atau untung kasar. Tapi ada juga dalam penandaan nanti serapan dia buat margin sumbangan atau margin caruman. Automatik salah lah. Hati-hatilah sebab kadang-kadang butir ni membantu markah dekat angka. Jadi skema tak letak lah. Skema akan berubah-ubah. Tapi kalau butir ni membantu markah sini, habislah sini walaupun betul sebab butir salah, dua dah salah. Sayanglah. Jadi pastikan bila serapan mesti margin kasar atau untung kasar. Bukan margin caruman atau sumbangan. Selalu kadang yang ada careless ataupun tak tahulah, dia tak perasan ke tersilap. Hati-hati, jangan buat silap kat sini. Lepas tu yang lain format macam biasalah, dia untuk pendapatan. So apa dia margin kasar atau untung kasar? Sebab dia ambil kira semua kos produk termasuk overhead tetap. Yang ni marginal pula. Nampak yang saya boldkan atau saya gelapkan margin caruman atau sumbangan. Hati-hati, marginal istilah dia adalah margin caruman atau sumbangan. Jangan tersalah. Kalau tersalah, kalau skema dia nak apa, butir betul dengan angka, jadi sayanglah, angka dah betul tapi butir salah, tak dapat markah. Sayang. Jadi tolong hati-hati. Format dia pun kena pastikan betul lah. Okey, 9 soalan minta menyediakan satu dokumen. Rujuk soalan 1B kertas 2 STP 2016. Okey, saya ambil satu contoh lah. Okey, dekat sini bila buat dokumen dah pernah keluar dua format lah. Ada satu tahun tu dia minta resit. Resit dia ni di tepi ni. Di tepi kamu nampak kotak ni kan. Ambil pembaris, pensel garis lah. Kotak ni masa pernah keluar soalan resit, dia markah dia saja, kotak ni saja satu markah. Pembayang untuk ekor satu markah banyak. Dan untuk soalan ni dia markah format. Maksudnya format dalam ni betul dan campur kotak di tepi ni dapat markah format. Kalau tak ada, tak lengkap, tak ada markah format. Format dalam ni kena lengkap lah. Yang disediakan oleh ni pun mesti ada tanda tangan lah. Kadang kita tengok dalam buku tak ada tanda tangan kan. Sebenarnya mesti lengkap lah, ada tanda tangan. Kadang-kadang orang letak nama di bawah. Lengkap lah semua. Ini contoh dokumen lah. Pernah keluar soalan dokumen. Okey, sebelum kita tamat, saya nak beri ingatan sebelum tamat lah. Tak ada jalan singkat untuk berjaya. Kita kena naik tangga ni, nampak ni gambar ni, tangga ni punya lah panjang kan. Kita kena naik step by step lah. Saya pun dah lalui semua. Saya pun macam kamu juga, sekolah rendah. Zaman saya tak ada tadikah lah. Jadi kita orang daripada sekolah rendah pergi sekolah menengah, masuk saya masuk matrik lah. Saya pelajar matrik, masuk matrik. Lepas tu saya pergi ke ijazah. Lepas ijazah saya kerja jadi cikgu. Lepas tu baru saya ambil master. Jadi maksudnya kita terpaksa langkah step by step untuk berjaya. Tak ada jalan singkat untuk berjaya. Jadi kita kena lalui semuanya. Itu semua pengalaman hidup untuk kita lah. Jadi kamu tetap kena lalui semua. Yang penting kamu kena berusaha dengan gigih. Okey, sekian, terima kasih. Okey, saya bukalah untuk pertanyaan jika ada apa-apa, jika ada sesiapa yang ingin bertanya.